Bismillahirrahmanirrahim. Hai dan Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Hari ini Cikgu Asila akan mengajarkan mengenai hak dan tanggungjawab warga negara. Dalam hak dan tanggungjawab warga negara ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah konsep mengenai hak dan tanggungjawab warga negara, kedua adalah kepentingan hak dan tanggungjawab warga negara, dan yang ketiga adalah kesan pengabaian hak dan tanggungjawab warga negara. Jadinya, marilah kita pergi uh, kepada konsep hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Okey, jadinya apa itu hak dan tanggungjawab? Hak ialah kuasa atas sesuatu atau kuasa melakukan sesuatu yang ditentukan mengikut peraturan dan undang-undang negara. Manakala tanggungjawab pula merupakan kesanggupan warga negara untuk melaksanakan tugas serta kewajipan dalam menjaga kedaulatan negara. Okey, hak dan tanggungjawab ini turut dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Antara elemen-elemen dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut adalah Perkara 5 mengenai kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Manakala tanggungjawab pula adalah kita memelihara diri sendiri dan nyawa orang lain kecuali mengikut undang-undang. Seterusnya, perkara ke-6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Segala bentuk kerja paksa adalah dilarang, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara. Manakala tanggungjawab pula adalah tidak menindas golongan pekerja dengan memberikan layanan adil kepada semua pihak. Okey, untuk perkara ke-13 adalah hak terhadap harta. Dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Manakala untuk tanggungjawab, masyarakat perlulah bertanggungjawab untuk membuat pengisytiharaan harta dan membayar cukai. Okey, sebagai warga negara, ia juga termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan dalam Perkara 8 mengenai kesamarataan. Yang pertama adalah semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Manakala untuk tanggungjawab pula, ialah tidak bersikap diskriminasi kepada mana-mana pihak atas alasan kaum, agama atau jantina. Untuk perkara 10 pula adalah mengenai kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Ianya tertakluk kepada fasa 2, 3 dan 4. Yang di mana A menyatakan tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Untuk tanggungjawab dalam masyarakat pula adalah kita seharusnya mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa sebelum mengadakan sebarang perhimpunan. Okey, mari kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan menceritakan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Penting ke kita laksanakan hak dan tanggungjawab kita sebagai warga negara? Okey. Okey, hak sebagai warga negara ianya penting kerana dapat mewujudkan kemakmuran dan keamanan dalam kehidupan sejagat. Malah, ianya juga dapat mengelakkan perselisihan faham yang berlaku antara kaum, sama ada kaum Cina, India ataupun Melayu. Selain itu juga, ia juga dapat merapatkan jurang antara kaum. Ia sangat pentinglah bila kita dapat merapatkan jurang antara kaum Cina, Melayu, India, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Tambahan pula, ianya juga turut mengelakkan diskriminasi yang boleh berlaku di antara perbezaan agama, bangsa, budaya dan juga bahasa. Seterusnya, hak kita sebagai warga negara juga ianya dapat meningkatkan taraf hidup sosial. Dan yang terakhir, ianya juga dapat menjamin kebebasan hak asasi warga negara.
Bagi tanggungjawab sebagai warga negara pula, kepentingannya adalah kita dapat melestarikan alam sekitar, membangunkan dan memertabatkan negara, memastikan dasar kerajaan dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada negara. Tambahan pula, ianya dapat melicinkan pentadbiran kerajaan dalam semua aspek, tak kira aspek ekonomi, pelancongan, pertanian dan sebagainya. Akhir sekali, ianya juga kita dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang stabil dan ianya sangat pentinglah buat negara kita. Okey, akhir sekali kita akan masuk kepada kesan pengabaian hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Okey, apakah agak-agaknya kesan pengabaian hak dan tanggungjawab sebagai warga negara? Untuk hak pula, dia terbagi kepada 3, iaitu kepada diri, masyarakat dan juga negara. Untuk diri, kita akan rasa tersisih daripada masyarakat dan juga dipandang rendah oleh masyarakat. Untuk masyarakat pula akan berlakunya perselisihan faham dan ianya juga turut mengancam keselamatan negara. Bagi negara pula, imej negara akan tercemar, malah semangat patriotik juga akan berkurangan. Seterusnya, untuk tanggungjawab pula, ia juga dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu kepada diri, masyarakat dan negara. Untuk diri, kita akan hilang hak asasi dan juga akan berlaku diskriminasi kepada diri. Untuk masyarakat pula, taraf hidup rakyat terjejas dan masyarakat akan merasa tidak sejahtera. Untuk negara pula, kita akan kestabilan negara akan tergugat, malah tadbir urus pentadbiran juga akan berlaku kucar kacir. Akhir kata, setiap individu perlu mengetahui dan melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Di samping itu juga, batasan yang perlu dipatuhi demi kesejahteraan dan keharmonian diri, masyarakat dan juga negara. Dengan ini, setiap warga negara akan merasa gembira dan bersyukur kerana dapat hidup dalam sebuah negara yang aman. Alhamdulillah, Malaysia merupakan negara yang sangat aman dan damai. Sekian saja daripada Cikgu Asila. Sebarang pertanyaan boleh emailkan kepada Cikgu. Sekian, terima kasih.